Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Abbas Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala marra rajulun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin 'indah jalis ma ra'yuka fi hadha faqala rajulun min ashrafin nas هذا والله حري هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن تشفع فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا تشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا أو كما قال متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu menceritakan, kata Sahal, lalu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada satu orang lelaki lain yang duduk sebelah Nabi. Nabi duduk dengan seorang sahabat. Tiba-tiba lintah depan Nabi satu orang lelaki lain. Nabi kata dekat orang yang duduk sebelah Nabi ni. Nabi kata, ma ra'yuka fi hadha? Nabi kata, apa pandangan kamu tentang dia ni, hak lalu ni? Jawab sahabat yang duduk sebelah Nabi ni. Dia kata, rajulun min ashrafin nas. Dia kata, aku tak kenal dia ni, tapi nampak cara dia ni nampak macam orang bangsawan. Nampak macam orang hartawan. Nampak macam orang kaya, macam orang ada duit, macam orang ada pangkat, macam orang ada kedudukan. Hadza wallahi hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yushaffa'. Kata sahabat ada sebelah Nabi ni, dia kata dia kata orang kaya ni, orang hartawan ni, orang yang berpangkat ni, orang yang nampak hebat ni, dia ni demi Allah, aku pasti dia ni kalau dia meminang anak siapa pun orang bagi ke dia. Kalau dia minta tolong, berebut orang nak tolong dia. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diam aja, Nabi tak kata apa. Nabi nak dengar sahabat dia nak ulas apa. Sahabat ulas macam tu, Nabi dengar ulasan itu, Nabi diam aja. Summa marra rajulun. Kemudian lalu pula satu orang lagi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila lalu orang yang kedua ni, lagi sekali Nabi kata dekat sahabat ada sebelah dia, ma ra'yuka fi hadha? Dia ni pula, apa komen kamu, apa pandangan kamu tentang dia ni? Faqala ya Rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin. Dia ni kata pula, dia ni aku rasa miskin, dia kata. Orang susah gaya dia ni. Nampak ni macam orang tak ada duit. Hadza hariyun in khataba an la yunkah wa in syafa'a an la tushaffa' wa in qala an la yusma'a li qawlih. Dia ni nampak malang lah. Kalaulah ditakdirkan dia ni meminang anak orang, berasa orang tak bagi ke dia. Dia ni kalau minta tolong orang, berasa tak ada siapa berasa nak tolong dia.
Dia ni wa in qala, kalau dia kata apa-apa, an la yusma' li qawli, berasan tak ada siapa nak dengar cakap dia. Itu ceritanya. Nabi duduk dengan sahabat seorang, lalu satu orang nampak bergaya, Nabi tanya, apa pandangan kamu tentang orang ni? Sahabat sebelah kata, dia ni nampak macam orang kaya. Orang kaya ni biasanya jadi belaka lah. Orang kaya kan, orang lah kata ada duit semua boleh jadi ya. Orang kaya, jadi bila kata orang kaya ni pergi minang anak orang, nak bagilah. Ibu bapa bila mai orang kaya meminang, nak bagilah. Pasal apa? Pasal dia rasa masa depan anak dia terjamin kalau dapat menantu kaya. Begitu. Kalau sekiranya dia minta tolong orang, dia orang kaya, dia minta tolong orang, kenuri dia pakai timpa pi tolonglah, Allahu akbar, tak tahu nak abang. Orang kaya. Orang kaya buat kenuri. Dia pakai terjun pi tolong ni daripada pagi sampai ke malam, tolong. Berbeza dengan lalu pula satu orang nampak hal keadaan dia, pakaian dia, nampak rupa parah dia, nampak miskin. Maka sahabat kata, aku ingat dia ni min fuqara'il muslimin. Dia ni daripada kalangan fakir miskin, di kalangan orang-orang Islam lah. Dia ni orang susah. Kalau macam ni punya miskin, dia kata, kalau minang anak orang haruslah dia faham anak dia nak mengaji lagi. Kan? Dia jadi lagu tu. Kalau macam ni punya cara lagang masuk main, nampak macam orang susah, kalau dia minta tolong, banyaklah orang ada kerja. Dia minta tolong, dia kata saya nak buat kenuri hari Sabtu ni, minta tolonglah kalau boleh pakat-pakat pergi tolong rumah saya. Allah menyebut, saya Sabtu ni janjilah di Kuala Lumpur. Jadi gitu. Jadi tak berasa nak tolong sangat. Pasal apa? Pasal dia bukan orang kaya. Orang duk fikir kalau tolong pun tak boleh apa. Bahkan dia ni kalau sekiranya wa in qala, kalau dia bercakap lah, dia main habang apa-apa kat kita, alla yusma'a li qawli, tak berasa nak dengar lah. Berasa buang masa dengar dia bercakap. Jadi sahabat Nabi ni, hak duduk sebelah Nabi ni, dia mengukur ataupun dia menilai orang berdasarkan hak dia tengok nampak mata dia. Dia nampak orang kaya, dia andaikan orang kaya macam ni. Dia tengok mata dia nampak orang ni miskin, dia andaikan orang miskin ni macam ni. Andaian dibuat berdasarkan kepada pandangan mata dia. Nabi SAW diam aja bila sahabat ni bagi ulasan yang macam tu. Selepas Nabi diam berapa lama, faqala Rasulullah SAW, baru Nabi bercakap. Nabi kata, hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Nabi tunjuk ke kawan hak miskin tadi ni, hak orang duk pandang rendah ke dia tadi ni, kawan hak nampak pada mata macam mana hina, macam mana orang tak peduli ke dia tadi ni, Nabi tunjuk ke kawan ni. Nabi kata, hadza khair. Nabi kata, dia ni lebih baik. Lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada dunia dan kekayaan yang ada dalam dunia. Nabi kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama, kita tak boleh mengukur, menilai, menghukum satu orang berdasarkan pandangan mata kita. Kadang-kadang pandangan mata menipu kita. Kadang-kadang pandangan mata menipu kita. Itu sebab Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, Nabi sebut jelas, Nabi bila jadi pertikaian, perbalahan, pertelingkahan, salah faham di kalangan sahabat-sahabat akan tanya Nabi, minta Nabi jadi hakim. Nabi dengar keterangan daripada dua pihak yang bertikai, dua pihak yang berbalah ni. Nabi kata, apa masalah? Dia ni cerita Nabi dengar, dia ni cerita Nabi dengar. Daripada apa yang Nabi dengar tu, daripada saksi-saksi yang dikemukakan, daripada bukti-bukti yang ada, Nabi jatuh hukum. Bila Nabi jatuh hukum, Nabi kata pula lagi, Nabi kata, aku manusia biasa. Nabi kata, kadang-kadang orang yang mai berhukum di depan aku ni, kadang-kadang ada satu lebih petah, lebih fasih bercakap daripada yang satu lagi.
kerana kefasihan dia bercakap, kerana kepetahan dia bercakap, kerana dia pandai bercakap, maka aku kata dia betul. Kalaulah aku kata dia betul, maka dia mendapat bahagian daripada keputusan aku, sedangkan sebenarnya dia salah. Nabi kata, sesungguhnya bahagian yang dia dapat itu adalah potong daripada api neraka. Nabi kata. Nabi SAW pun lapik macam tu. Nabi kata, aku pun takat hak aku nampak, takat hak aku dengar aja. Hakikat sebenar Allah yang lebih mengetahui. Kalau ditakdirkan, kalau ditakdirkan aku jatuh hukum tak tepat, orang hak salah tahu kata dia salah, tapi dia ambil juga bahagian tu, sedangkan dia tahu dia salah, sesungguhnya Nabi kata dia ambil potong daripada api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang kedua yang dapat kita faham daripada hadis ni ialah kita jangan cepat memandang hina pada siapa-siapa. Kita jangan cepat memandang hina kepada siapa-siapa. Kita memandang hina pada satu orang, kalau orang tu mulia, kita berdosa. Kalau sekiranya dia sebenar-benar hina pun, kita pandang hina kat dia, kita tak boleh apa. Maka lebih baik tak sah pandang hina kepada sesiapa. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'afin law aqsama 'ala Allah la abarra. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawazin mustakbir, atau kama qala muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, mau dak hampa aku nak cerita dekat hampa ahli syurga tu siapa? Nabi kata ahli syurga itu ialah kullu dhaif, iaitu orang-orang yang dhaif, orang-orang yang nampak lemah, tak pernah buat naik orang. Orang yang nampak dia ni, orang tak jemlah dia ni, dia mai pun lagu tak mai, dia tak mai pun tak ada apa-apa. Itu orang dhaif. Dia ni orang Arab kata wujuduhu kal adam, ada ni lagu tak ada aja. Buat majlis, kalau dia mai pun majlis jalan, kalau dia tak mai pun tak cacat majlis. Nabi kata ahli syurga itu sifat dia yang pertama kullu dhaif, tiap-tiap orang yang dhaif, yang lemah, yang orang tak pandang ke dia ni. Mutadha'af, bahkan bukan setakat dia ni dhaif lemah, bahkan dia dianggap lemah oleh orang. Tak ada siapa berasa nak angkat dia, nak junjung dia, nak sanjung dia, tak ada. Tapi Nabi kata lau aqsama 'ala Allah la abarra. Tapi dia ni, hak orang nampak dia lemah dan dia sendiri pun tunjuk dia ni lemah begitu, orang-orang hak macam ni, Nabi kata lau aqsama 'ala Allah, kalau sekali dia bersumpah dengan nama Allah, la abarra, Tuhan pasti akan makbul sumpah dia. Ada orang macam ni dalam masyarakat. Orang tengok dia, orang tak berasa nak hormat dekat dia. Orang tengok dia, orang tak peduli kat dia. Orang tengok dia, tak ada siapa berasa dia ni hebat pada mata mereka dan sebagainya. Tapi orang tak tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Ada di kalangan orang-orang yang orang tengok lemah ni, tengok dia tak boleh melawan ni, dia ni sekali dia sebut wallahi ke apa ke, dia sumpah apa-apa, la abarrah, pasti Allah makbulkan sumpah dia. Nabi kata ala ukhbirukum bi ahli nar, sukakah kamu aku nak cerita dekat kamu ahli neraka tu orang macam mana? Nabi kata kullu utullin jawazin mustakbir. Ahli neraka itu ialah orang yang utullin, keras kepala. Utul ain talab, utullin maksud dia keras kepala. Keras kepala ni keras hati. Tak boleh berbincang. Dok, sekali-kali aku kata dok. Oh, jenis macam tu. Oh, kejap sampai tak boleh nak ajak bersembang langsung. Tak boleh. Aku kata aku tak mau, aku tak mau.
jenis lagu tu. Mutul, kerat kepala, kerat hati. Jawaz maksud dia kedekut, bukan setakat kedekut. Kedekut tapi duk cari harta lagi. Tu dia panggil jawaz. Bakhil tu kedekut. Tapi jawaz teruk pada bakhil lagi. Bakhil ni dia kedekut, duit duk ada kat dia tak bagi ke orang. Jawaz, duit duk ada tak bagi ke orang, cangkui orang lagi ambil. Teruklah, ya Allah. Yang ni ciri-ciri ahli neraka. Mustakbir. Dan yang ketiga, sifat orang yang akan masuk neraka ialah orang yang takabur dengan Allah. Muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Kadang-kadang benda-benda macam ni kita terlepas pandang. Sedangkan benda-benda macam ni banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Saya pernah cerita dulu kisah sahabat yang bernama Uwais bin Amir. Kita dah baca hadis dia dulu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Jabir, kan dia cerita dekat kita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Sewaktu Sayyidina Umar jadi khalifah, satu hari Sayyidina Umar telah diziarahi oleh satu kumpulan orang dari negeri Yaman. Bila sampai ni kumpulan rombongan dari Yaman ni sampai, Sayyidina Umar tanya mereka. Sayyidina Umar kata, afikum Uwais bin Amir. Sayyidina Umar kata, ni dalam kumpulan hak mai ni ada tak satu orang nama dia Uwais bin Amir? Ada tak ada? Mai ke depan satu orang depan Sayyidina Umar, dia kata ana Uwais. Dia kata saya Uwais. Sayyidina Umar pun tak kenal dia. Dia pun tak kenal Sayyidina Umar. Itu pertama kali dia sampai di Madinah. Walaupun dia selalu dengar nama Sayyidina Umar, tapi itu kali pertama dia sampai di Madinah, kali pertama tengok muka Sayyidina Umar, Khalifah Amirul Mukminin pada masa itu. Bila Sayyidina Umar tanya, afikum Uwais bin Amir, dalam kumpulan ni ada tak satu orang nama Uwais bin Amir? Dia mai ke depan, dia kata ana Uwais. Dia kata saya Uwais. Sayyidina Umar terus tanya dia. Sayyidina Umar kata, kamu daripada keturunan Murad? Kamu daripada suku Qaran? Dulu kamu kena penyakit sopak, sekarang penyakit kamu dah baik, tapi masih ada sebesar duit dirham, sebesar duit silin lagi sopak pada badan kamu. Adakah kamu mempunyai seorang ibu? Sayyidina Umar tanya dia 4 soalan. Betul ke kamu ni daripada keturunan Murad? Dia kata betul. Kamu daripada suku Qaran? Dia kata betul. Sayyidina Umar kata, dulu kamu pernah kena penyakit sopak satu badan, tapi hari ni alhamdulillah dah baik, cuma tinggal sebesar duit dirham aja lagi sopak dekat badan kamu. Betul? Betul. Dia kata. Sayyidina Umar kata, kamu ada mak? Dia kata ada, tapi dah meninggal dunia. Sayyidina Umar bila dengar macam tu, Sayyidina Umar beralih kepada sahabat-sahabat lain. Sahabat semua dah terkejut, ni apa hal ni? Umar ni macam mana? Dia boleh kenal macam mana? Dia boleh tanya soalan dekat orang ni. Dia tanya soalan ni semua pula betul. Kawan ni mengaku semua betul. Sayyidina Umar beralih dekat sahabat semua. Sayyidina Umar kata, kamu tahu tak? Dia kata, inilah orang yang aku duk tunggu. Uwais bin Amir ni, ini adalah orang yang aku tunggu. Bukan aku saja tunggu. Dia kata, bahkan sahabat-sahabat Nabi yang lain pun tunggu. So, kami dulu masa duduk zaman Nabi, masa Nabi masih hidup dulu, Nabi ada sebut, Nabi kata di kalangan kamu akan ada yang dikunjungi oleh satu orang yang nama dia Uwais bin Amir. Dia ni mai dari negeri Yaman. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masa dia jadi khalifah, dia tertunggu-tunggu Uwais bin Amir, tapi tak ditakdirkan Uwais mai pada masa dia jadi khalifah. Masa Sayyidina Umar jadi khalifah, Allah takdirkan dia ni mai. Maka bila dengar rombongan daripada Yaman mai, Umar terus tanya benda ni. Ini sahabat Nabi, tuan-tuan. Hak Nabi sebut tu, mereka ingat. Dengar aja kata rombongan Yaman, tanya dulu, ada tak satu orang nama Uwais bin Amir?
Sayyidina Umar terang dekat sahabat lain. Dia kata, aku memang duk tunggu. Bahkan bukan aku saja. Sahabat-sahabat yang lain pun duk tunggu kedatangan Uwais bin Amir ni. Sebab kedatangan dia dah diberitahu kepada kami oleh Nabi SAW masa Nabi hidup dulu. Sayyidina Umar kata, untuk makluman kamu semua, Nabi pesan dekat kami, siapa yang berkesempatan jumpa dengan Uwais bin Amir ini, jangan lepas peluang. Minta supaya Uwais tolong doa kepada Allah, supaya Allah ampunkan dosa kita. Sayyidina Umar bukan kata kecil anak, salah seorang daripada yang dijamin syurga tanpa hisab. Sudah tinggi kedudukan dia di sisi Allah dan di sisi Nabi SAW. Tapi Sayyidina Umar yang sudah tinggi kedudukan di sisi Allah dan di sisi Nabi itu, melihat Uwais bin Amir ini satu orang yang istimewa, yang perlu diambil manfaat daripada keistimewaan yang Nabi tersebut ada pada dia. Umar Al-Khattab terus kata dekat dia, wahai Uwais, dia kata, doakan kepada Allah supaya Allah ampun dosa aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini ada kaitan dengan hak kita sebut mula tadi. Apa dia? Ini pribadi yang tersorok. Pribadi hebat, tetapi tersorok daripada pandangan orang awam, orang ramai. Kita selalu kalau nak kenal, nak sanjung, nak junjung orang ni, orang hak terkenal. Kita terlupa bahawa di dalam orang-orang hak tak terkenal ni, ada orang-orang yang menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kerana itu, kalau kita tengok dalam Quran ayat 28 suratul Kahfi, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Shadaqallahul 'azim. Dan sebut dalam ayat 28 suratul Kahfi, wasbir nafsak, maka hendaklah kamu sabarkan diri kamu bersama dengan orang-orang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, orang-orang yang sentiasa doa pada Tuhan mereka pagi dan petang. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, dia kata hendaklah kamu sabarkan diri kamu dengan orang yang macam ni, orang yang dia pagi petang siang malam hati dia dengan Tuhan cantik. Tak perlu terkenal, tak perlu hebat, tak perlu bercakap pandai, tak perlu ada pengikut, ada pengaruh. Tidak perlu yang tu semua. Yang perlu nak buat satunya, dia dengan Tuhan hubungannya cantik pagi petang siang malam. Allah kata dalam ayat 28 suratul Kahfi, maka hendaklah kamu sabarkan diri kamu, buat diri kamu ni sabar, kamu jadikan diri kamu orang macam tu, orang yang pagi petang siang malam dengan Tuhan cantik. Begitu. Yuriduna wajah Allah, mereka ni buat apa pun kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia semayang ke, dia mengaji ke, dia buat apa pun, hati dia ni nak keredaan Tuhan. Wala ta'du 'ainakan anhum, bahkan Tuhan kata, dan jangan sekali-kali kamu hindarkan pandangan kamu terhadap mereka ini. Jangan sekali-kali kita dengan orang-orang yang macam ni kita buat tengok ke lain, tak mau nak tengok kepada orang-orang yang macam ni. Sebaliknya hormatlah orang-orang yang macam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mengaji tujuan kita nak cari kebaikan. Itu nombor satu. Kita kena ingat balik. Kita mengaji ni tujuan kita bukan nak tambah ilmu, nak pukul dada. Tapi kita mengaji tujuan kita ialah nak cari kebaikan. Kebaikan tak ada melainkan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi ni semua dia urut hati kita, dia umbut hati kita, dia lurut hati kita. Dia nak suruh hati kita ni berubah daripada keras jadi lembut hati, daripada jahat jadi baik hati. Dia nak suruh kita ni jadi manusia yang mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu bagi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.